سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Pagi cuti tuan-tuan, semua cuti lah, terutama yang kerja sebagai cikgu lah, kita banyak cuti tuan-tuan. Sebab kita pun sibuk di sekolah mungkin dengan anak murid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila kita cuti ni banyak masa yang terluang lah. Maka saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan masa dan manusia. Masa dan manusia. Tazkirah lah tuan-tuan. Tazkirah untuk saya dululah dan tuan-tuan sekalian, kita berkongsi. Hadis ni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari, kata Ibnu Mas'ud, Nabi duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi melukis. Nabi lukis atas pasir. Atas pasir. Ni tengok cara Nabi mengajar. Nabi nak tarik perhatian para sahabat. Tak sekadar menyampaikan, tapi Nabi nak bagi gambaran. Nabi lukis atas pasir. Nabi buat khatta al-ardi khattan murabba'an. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi tulis atas pasir tu, Nabi buat segi empat. Macam tu. Segi empat, tepat kita kata. Kemudian bila Nabi lukis, sahabat semua tengok tuan-tuan. Sahabat tertanya-tanya apa benda yang Nabi nak sampaikan. Buat segi empat. Kemudian dah buat segi empat macam ni, segi empat tepat tu. Kemudian wa khatta fil wasat khattan kharijan minhu. Bila Nabi dah buat segi empat macam tu, kemudian Nabi SAW buat satu garis daripada sini terus sampai terkeluar. Jadi bentuk ni macam ni lah kalau kita nak tengok. Ni bentuk dia. Segi empat, kita kata segi empat apa? Segi empat. Macam ni segi empat tepat. Kan segi empat sama-sama kan. Nabi buat segi empat tepat macam ni. Lepas tu Nabi garis daripada sini straight sampai terkeluar. Sampai terkeluar. Lepas tu Nabi tak berhenti lagi. Nabi buat garis-garis kecil pada dia. Sikit, satu, dua, tiga, empat, sini. Dia panggil khattata khitatan sigharan fil wasat alladhi ila janibil min wasat alladhi min janibil alladhi wasatil fihi. Daripada tepi ke tengah. Banyaklah, sini. Kemudian Nabi kata wahazal insan. Inilah manusia. Tuan-tuan tengok rupa dia petak. Kemudian garis daripada tepi ni straight sampai terkeluar. Lepas tu garis dalam kotak tu garis kecil. Nabi garis. Kemudian Nabi SAW kata kat para sahabat, wahazal insan. Inilah manusia. Baik. Yang mana yang hak apa? Yang segi empat sama tu, segi empat tepat tu apa? Wahadha ajaluh. Itulah ajalnya. Muhitun bihi. Ajal dia tu dah duduk keliling dia. Dah keliling dia. Temqad hauta bihi. Keliling dia. Kita tak boleh lari daripada ajal kita. Kita tak boleh lari daripada masa kita. Kita akan mati. Itulah manusia duduk dalam tu. Kemudian yang hak terkeluar tu, garis kecil sampai terkeluar daripada ajal kita, masa yang telah ditetapkan. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh. Yang terkeluar daripada ajal dia tu, tempoh hidup dia tu adalah angan-angan dia. Banyak angan-angan tuan-tuan. Saya tuan-tuan, namanya manusia banyak angan-angan. Dan angan-angan kita sebenarnya dah berada di luar batasan umur kita. Kebanyakannya angan-angan kita. Banyaknya berangan tu. Berangan tu memang tak dapat pun. Berangan tu tak ada. Berangan itu kosong tuan-tuan. Dia berada di luar batasan hidup kita. Maksudnya dia hidup lagi mana tuan-tuan, hidup panjang pun takkan tercapai angan-angan yang ada pada kita. Kerana itu sifat manusia tuan-tuan. Betul lah tu. Nanti kita urai tu. Kemudian yang garis kecil-kecil tu, garis kecil-kecil banyak Nabi garis. Nabi kata wahadil khuta. Ini banyak-banyak garis ni. As-sighar ni, ini adalah al-a'rad, yakni segala masalah kesukaran, rintangan dalam hidup.
Maksudnya kita akan kena dalam hidup ni, sebelum sampai ajal kita, kita akan menjumpai banyak rintangan. Macam-macam rintangan. Satu rintangan. Kemudian Nabi SAW kata, fa'in akhtau hadha nahasyahu hadha. Kalau dia terlepas rintangan yang pertama, dia akan sangkut rintangan yang kedua. Wa in akhtau hadha nahasyahu hadha. Kalau rintangan kedua dia lepas, dia akan kena rintangan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterus sampailah dia mati. Jadi tuan-tuan, kita tengok hadis ni tuan-tuan. Yang pertama, Nabi sebut umur kita itu fix tuan-tuan. Kita ada batasan umur kita, dan makin hari kita mendekati kematian tuan-tuan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut tentang angan-angan kita yang takkan habis. Angan-angan, mangan ni tuan-tuan, takkan habis angan-angan manusia ni. Jadi tuan-tuan, dan kita sebut kepada tuan-tuan sebelum ni, angan-angan ni daripada syaitan. Angan itu antara senjata syaitan. Wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim, dalam surah An-Nisa sebut, yakni syaitan akan bagi kita bagai-bagai apa, dia bisik pada kita. Wa yumannihim, dan dia bisik angan-angan daripada kita. Kita duk berangan ni, kita lalai di dalam angan-angan, berangan dia tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata kita akan melalui satu ujian. Ini Nabi sebut pada semua tuan-tuan, sama ada Islam atau bukan Islam. Dalam surah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut juzuk 30, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu, wahai manusia, bukan orang Islam, wahai manusia, sesungguhnya kamu semua ni berpenat lelah menuju Tuhanmu, yakni menuju kematian. Sementara kita nak sampai ajal, kita ni penat lelah. Pasal apa penat lelah? Pasal ujian tu datang silih berganti. Dulu ada ujian dia, bila sampai umur ni ujian ni, sampai umur ni ujian ni lagi. Ujian tak berhenti dia mai. Dia mai tak berhenti-henti tuan-tuan. Famulaqi, sampailah kamu bertemu dengan Tuhanmu. Maksud dia, selagi mana kita hidup, rintangan akan datang. Benda yang kita tak suka akan berlaku dalam hidup kita. Macam-macam benda tuan-tuan. Sama ada kita suka ke kita tak suka, itu kehidupan. Sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lepas satu ujian akan kena ujian yang lain. Lepas satu ujian akan kena ujian yang lain. Tuan-tuan, jadi bila beginilah hidup manusia tuan-tuan. Bagaimana kita nak jadikan hidup kita ni bermanfaat? Kita nak jadikan hidup kita ni ada faedah tuan-tuan. Pasal kita akan lalui berbagai rintangan. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut berkenaan dengan manusia tuan-tuan, bagaimana kita nak isi hidup kita ni tak sia-sia. Hidup kita ni ada manfaat. Nabi pesan kat sahabat, Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Nabi kata, berusahalah pada benda yang bermanfaat pada kamu, dan jangan engkau wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah, wala ta'jiz, jangan berasa lemah. Maknanya dalam hidup kat dunia ni, ihris ala ma yanfa'uka, yakni kena semangat pada benda yang semua bawa manfaat pada kita. Tak kira manfaat itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Jangan duduk saja. Selagi mana duduk kat dunia, ihris ala ma yanfa'uka, kena ada bersemangatlah pada mana benda untuk mendapat benda yang manfaat pada engkau. Sebab tu kita tengok, kita boleh belajar pada dunia ni tuan-tuan. Kita tengok pada haiwan, kita tengok mana ada benda yang berhenti bekerja. Semua bekerja. Burung ke, semut ke tuan-tuan, semua bekerja. Binatang-binatang bekerja mencari rezeki. Maksudnya jangan duduk saja. Sebab tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia sebut, inni la'amqatu an ara ar-rajula farighan. Aku ni cukup benci aku tengok seseorang yang duduk saja tak buat apa. Aku benci sungguh. La fi amali dunya wala fil akhirah. Kerja dunia tak buat, kerja akhirat tak buat. Kau nak kata sembahyang duha pun tak. Kau nak kata buat kerja pun tak. Duduk saja, buang masa. Kata Ibnu Mas'ud, aku cukup benci tengok orang lagu ni. Benci sungguh. Tuan-tuan, kalau nak hidup ni bermanfaat, berusaha pada benda yang mendatangkan manfaat. Jangan duduk saja. Tuan-tuan tengok makhluk Allah jadikan kan, antara yang paling rajin semut. Semut paling rajin. Arab kata semut. Semut tak pernah berhenti bekerja.
Semut tak pernah berhenti. Kita tengok dia tak berhenti, dia bekerja tu malam siang. Tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan tengok semut. Dia tak berhenti kerja, dia duduk tidur, dia duduk kerja, tak berhenti. Anai, semut. Kita boleh belajar daripada makhluk Allah, tuan-tuan. Yang lain kita tengok bagaimana semut dia tak berhenti bekerja aje. Jadi mana-mana benda yang bermanfaat, kita kena semangat kalau benda itu baik pada kita. Jangan buang masa duduk saja, tuan-tuan. Duduk saja, apa pun kita tak buat. Dan benda ni bahaya. Kata sebahagian ulama sebut bahayanya, tuan-tuan. Macam kita, saya sebut pasal cuti, tuan-tuan. Pasal kita duduk saja, jiwa kita tak kosong. Nafsu dia takkan kosong. Sebahagian ulama sebut faraghu syabab yuqtilu. Masa kosong remaja itu dia akan membunuh. Sebab tuan-tuan kalau ada anak yang tak mau sama belajar, suruhlah dia pergi buat kerja apa-apa. Jangan duduk saja. Pasal akal ni dia tak berhenti berfikir. Keinginan ni dia takkan berhenti. Macam-macam dia datang. Bila banyak masa kosong, takut yang main itu bukan benda yang baik, benda buruk yang masuk dalam kepala dia. Jiwa dia kena sibukkan dengan sesuatu. Dalam apa? Sebahagian ulama disebut lagu ni. Dia kata faraghu syabab, benda yang paling besar sekali, a'zamul asya' dararan 'alal 'abdi, benda yang paling bahaya, yang paling besar mudarat bagi seseorang hamba adalah batalatuhu wa faraghuhu. Banyak masa lapang, banyak masa kosong. Itulah benda yang paling bahaya bagi seseorang hamba. Benda yang sama, tuan-tuan, orang bukan Islam pun sebut benda yang sama. Saya ingat dulu ada Sambil Value, dia pernah sebut benda yang sama. Ada satu video dia sebut, bila banyak masa kosong, ketika ni lah datang apa, macam-macam pemikiran yang bukan-bukan. Ada video saya tengok. Rupanya dia sebut tu memang ulama sebut lama dah, tuan-tuan. Ini hikmah. Ulama sebut lama dah. Benda yang paling bahaya, yang memudaratkan seseorang hamba adalah banyaknya masa kosong dan masa lapang dia. Pasal apa? Fa inna nafsa la taq'ud faghirigan. Sebab nafsu dia dalam jiwa kita ni, dia tak duduk diam. Dia macam-macam dia nak. Dia nak ni, nak tu. Pemikiran kita, dia tak berhenti. Dia macam-macam dia nak. Dia macam-macam, dia main bisikan. Dia tak berhenti, dia takkan duduk diam. Bila tuan-tuan jaga, nafsu ni dia ada nak macam-macam, dia takkan berhenti. Baik, kemudian tuan-tuan, kata ulama ni, fa illam yushghilha bima yanfa'uha. Kalau kita tak sibukkan diri kita ni, kita cuti banyak masa, tuan-tuan. Tuan-tuan tak sibukkan dia dengan benda-benda yang manfaat. Tuan-tuan tak sibukkan dia. Syaghalathu ma yadurruh. Jiwa kita akan disibuk dengan benda-benda yang memudaratkan dia. Maksud dia kalau kita ada masa lapang, kita tak guna untuk berzikir ke, baca-baca buku ke. Masa lapang banyak benda tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan. Orang Islam banyak boleh buat. Boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh hafal Al-Quran, boleh baca buku, boleh tuan-tuan tengok video. Lah ni senang. Di TikTok, di Facebook, buka video-video ustaz-ustaz yang mana yang bagus-bagus, tuan-tuan tengok video dia, scroll. Ustaz Zaidrus banyak video-video dia menjawab soalan-soalan, tuan-tuan. Tuan-tuan penuhkan jiwa tuan-tuan dengan benda yang bermanfaat. Jangan biar kosong. Sebab bila kosong, jiwa ni nak macam-macam. Saya ada seorang sahabat lah. Ayah dia kaya, bisnes. Kaya, duit banyak. Bila dia pun dah besar, keluarga dia kaya, ni memang orang betul-betul kaya lah. Ayah dia pula dah nak pencen, masa banyak, maka datanglah keinginan nak kahwin lain. Dia datang keinginan lah sebab duit dah banyak. Masa kosong, anak-anak dah besar, ayah dia nak kahwin lain. Nak kahwin dua lah. Mak dia nak kahwin lagi satu. Jadi tuan-tuan, jadilah pertemuan lah. Mana ada orang perempuan yang bagi suami kahwin lagi satu. Bergaduh lah tuan-tuan. Tapi bini dia ni pandai sikit. Mak kawan saya ni dia pandai sikit. Dia tahu pasal apa laki dia jadi lagu tu. Pasal laki dia banyak masa kosong, banyak masa lapang. Jadi dia main keinginan bukan-bukan. Kita pun sama ya tuan-tuan. Betul tak? Cuba tuan-tuan, duit banyak. Tuan-tuan duit banyak, tak tahu nak buat apa dah. Duit banyak, tak tahu nak buat apa. Anak besar-besar, mesti teringin punya tuan-tuan. Dia mula dia main. Dia main. Bukanlah semua orang. Ada setengah orang dia nak berjalan. Ada orang, ada benda. Saya nak, ulama ni sebut, sebab nafsu dia tak berhenti. Dia tak berhenti diam. Keinginan tu dia datang macam-macam. Dia ada macam-macam keinginan dia main. Jadi mak dia ni bijak sikit. Dia sibukkan ayah dia ni, suami dia lah, join NGO. Bila join NGO, pi sana, pi sini, luar negara. Daripada asal nak kahwin, tak jadi kahwin. Pasal apa? Sibuk dengan kerja.
Saya nak kata jiwa ni kalau kita tak isi, dia nak sesuatu. Itu jiwa manusia. Kita tak dapat nafikan. Itu kata la buddah. Kalau kita tak sibukkan jiwa kita dengan bermanfaat, dia akan sibuk dengan benda yang mudarat. Kalau tuan-tuan tak scroll di Facebook benda yang manfaat, tuan-tuan akan scroll benda yang tak manfaat. Dia macam tu ya tuan-tuan. Jiwa kita ni dia tak diisi. Dia tak mau kosong. Dia nak sesuatu diisi. Baik. Jadi tuan-tuan, ihris ala ma yanfa'uka. Maksud dia tuan-tuan, Nabi suruh apa? Berusahalah pada benda yang manfaat pada engkau. Tak kira lah benda manfaat itu, benda dunia pun tak apa. Motor rosak tuan-tuan pergi repair ke, oh ni okey tak apa. Laptop rosak tuan-tuan pergi repair, ni kerja-kerja yang ada manfaat. Tuan-tuan pergi tebas rumput ke, tuan-tuan pergi repam racun ke, asalkan benda tu ada manfaat. Jangan duduk saja melangut. Yang ni dibenci oleh agama. Itu yang Ibnu Mas'ud sebut, benci. Aku benci sungguh tengok orang lagu tu. Kata Ibnu Mas'ud, tak ada kerja apa langsung. Baik. Kemudian tuan-tuan, kata Nabi SAW, ni saya sebut ni supaya apa benda yang kita nak buat dalam hidup. Hidup ni dia ada banyak, supaya hidup kita ni tak jadi kosong tuan-tuan. Saya bisa dengar satu orang, nama dia orang paling kaya di dunia, Jeff Bezos. Dia paling kaya lah ni ya. Kita boleh ambil hikmah pada dia lah. Dia cakap betul juga kadang-kadang. Dia sebut, dia kata, kenapa dalam hidup kita ni banyak stres. Maksud dia kita macam-macam lah benda yang mengganggu hidup kita. Kata Jeff Bezos, kata stres ni bukan pasal benda yang berlaku. Kebanyakan stres ni adalah kita menyesali benda yang kita mampu buat tapi kita tak buat. Kita ada masa kita boleh buat tapi kita tak buat. Bila kita tak buat, dia jadi stres. Cikgu lah senang, cikgu kan. Kita boleh buat CIDS. Hari Senin BP luar, tidak nanti luar. Kita ada masa lagi, duduk saja hari. Duduk saja. Hari Jumaat pening lah. Tidak, orang ni dah siap, kita tak buat. Stres kebanyakannya berlaku kerana kita ada masa dan kita boleh buat tapi kita tak buat. Dan dia yang punca jadi stres. Hidup kita jadi stres. Itu bila kita dengar nasihat-nasihat para ulama, betul ya tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan kita dengar hak yang Jeff Bezos lah apa semua, sebenarnya yang ulama sebut dalam kitab tu lama dah. Depa-depa ni yang hak non-Muslim ni banyak baca tulisan-tulisan daripada orang apa, tokoh-tokoh Islam, terutamanya Imam Ghazali. Bukunya dikaji oleh pakar-pakar motivasi moden barat ni. Dia bijak, orangnya hebat. Kalam hikmah dia menyentuh hati. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang pertama, kena ada semangat. Kalau tak semangat ni, kena datangkan semangat tu. Kalau tak juga tuan, kena paksa diri. Paling senang tuan-tuan ambil buku baca buku kat otak kita ni. Kita baca buku, tuan-tuan pun tahu kan. Orang ni tuan-tuan, kalau dia tak apa, kalau dah makin tua, tuan-tuan, dia kurang bergerak tuan-tuan, mungkin masa tu banyak penyakit datang. Tapi kalau sama otak kita tuan-tuan, kalau kita dah malas berfikir, kita ni banyak berangan, dia makin lama dia jadi makin lembab. Jadi tuan-tuan nak bagi bijak, dia tetap juga berjalan. Tuan-tuan kena baca, tuan-tuan kena berfikir, bagi otak kita ni subur. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut wasta'in billah. Ini beza kita dengan orang yang bukan Islam. Minta tolonglah pada Allah. Tak tolong pada Allah. Dalam apa saja kerja yang kita buat kat dunia, kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal, bukan semata-mata usaha. Jangan lupa doa dan tawakal. Kemudian Nabi kata wala ta'jas. Jangan rasa lemah. Orang bagi apa? Lemah ni macam bedak, rasa macam tak semangat. Wala ta'jas, jangan rasa lemah. Kat dunia jangan rasa lemah. Selagi mana hidup tuan-tuan, optimis. Itu yang Nabi sebut, kalau di esok hari kiamat di tangan kita ada anak benih, kita tahu esok hari kiamat di tangan kita anak benih, jangan buat anak benih tu tanam. Wala ta'jas, jangan berasa lemah tuan-tuan. Apa yang berlaku dalam hidup kita bukan sepatutnya menjadikan kita menjadi lemah. Itu kehidupan. Patut kita ambil pelajaran, kita menjadi lebih kuat. Kemudian Nabi sebut, Nabi sambung, Nabi kata apa? Sebab tuan-tuan, bila kita rasa lemah ni bukan bagi kita lagi ni, tak ada apa pun. Patutnya kita terus tuan-tuan, keep going tuan-tuan, jalan terus. Benda yang lepas-lepas nak buat macam mana? Benda yang lepas-lepas, benda dah berlaku, bukan nak boleh kembali dah tuan-tuan. Benda dah berlaku. Kemudian Nabi SAW sebut, wa in asabaka syai'un, kalau kita ditimpa sesuatu. Hidup ni banyak benda tuan-tuan ditimpa yang kita tak sangka. Saya baru ni pergi kenduri, saya duduk makan kenduri, ada satu orang tua, dia cerita, saya tak tanya pun, tapi dia cerita. Biasalah, orang kadang-kadang ada berumur, dia suka berkongsi pengalaman dia.
Dia cerita kat saya, dia kata saya ni tak sihat sangat, dia kata kenapa tak sihat? Pakcik kecil manis ke? Dia tak ada kecil manis. Dia tak ada jantung. Dia tak ada penyakit-penyakit ni, tak ada langsung, sihat. Tapi dia kata dia tak sihat. Punca dia tak sihat, dia kata masa dia umur 56, dia tengah kait mangga, hempedu pecah. Hempedu pecah. Dia pun terkejut. Hempedu. Hempedu ni dia fungsi dia tapis makanan. Ada orang batu hempedu kan, sakit batu. Yang ni dia tak tahu apa, hempedu pecah. Pecah tu bawa ke tepeng. Doktor pun pelik macam mana boleh pecah. Doktor pelik macam mana boleh pecah. Doktor pelik dua. Pertama macam mana boleh pecah. Yang kedua doktor pelik macam mana boleh hidup lagi. Biasanya mati dah. Dia beritahu kalau hempedu pecah masa hidup dia mesti mati. Pasal dia masuk habis dalam apa, dia nak buang balik, cuci balik, bukan senang. Pertama doktor pelik, hempedu pecah. Yang kedua doktor operate dia, masuk pukul, dia sebut daripada pukul, dia masuk pukul 1 kot, dia masuk pukul 11 malam baru habis. Lama operate, dia nak buang balik hempedu yang pecah masuk dalam usus tu, dalam badan dia kan. Tapi hidup dia tak mati. Tak apalah, bila hempedu dah pecah, saya nak cerita tentang orang yang tak ada penyakit tiba-tiba boleh kena. Saya tengok, Masya Allah, ajaib saya dengar. Dia tak ada penyakit. Bila hempedu dah pecah, dah tak macam kita. Dia tak boleh makan yang lemak-lemak, yang santan, dia tak ada penapis lah. Tapi dia makan juga. Dia kata dia makan juga. Apa jadi bila dia makan juga? Jam usus. Usus jam. Usus jadi berkeladak. Dia jadi berkeladak pasal apa? Sebab dah tak ada penapis, semua masuk dalam usus. Macam kita motor kereta kan, terutama ada filter kereta kan. Filter tu hempedu. Filter tak ada. Jam usus dia. Dia kata, Ustaz ni saya berapa kali ni operate. Dia tunjuk berapa kali. Nak cuci balik bagi apa? Nak overhaul balik usus tu. Oh kesian saya dengar. Masya Allah, hebatnya ujian ni datang kat dia. Dia tak sangka ujian tu datang begitu. Dan doktor pun tak tahu macam mana boleh kena. Berapa kali ni operate. Dan terbaru ni kata hati dia rosak habis. Hati pula dah out. Oh dahsyat ujian tuan-tuan. Itu yang Nabi sebut al-a'rad. Ujian tu datang, dia tak berhenti tuan-tuan. Semua tuan-tuan, bukan kira ustaz tak ustaz, Islam bukan Islam, tuan-tuan pergi hospital, orang bukan Islam bukan main sakit. Orang jahat sakit, orang baik sakit, semua sakit tuan-tuan. Semua kena. Sebab itu kehidupan, itu falsafah kehidupan. Tuan-tuan diuji tuan-tuan, itu kehidupan tuan. Begitulah kehidupan. Dia akan datang silih berganti. Sebelum kita nak mati tu, Nabi dah garis banyak. Memang kena ni. Lepas yang ni kena ni. Lepas ni kena ni. Lepas ni kena ni. Begitulah tuan-tuan. Pendek kata kalau kita dikenal tu, itu falsafah kehidupan tuan-tuan. Kehidupan. Itulah warna-warni kehidupan. Tuan-tuan bila diuji je, motor rosak ke, kereta rosak, apa-apa ujian lah, tuan-tuan pesan kat dia, tuan-tuan, itulah warna-warni kehidupan. Warna-warni lah tuan-tuan. Anggap, enjoy tuan-tuan. Tuan-tuan nak sedih sangat. Sebab kadang kita sedih tu lebih daripada ujian tu. Sedih tu pula yang mematikan kita. Baik, jadi tuan-tuan, macam saya dekat masa saya SPM dulu, ada satu pelajar India, pandai dia target dapat A semua. Dia target dapat 11 A+. Dia dapat 10 A+, bahasa Melayu B. Bunuh diri. Saya ingat masa saya tingkatan 5 dulu, terkejut kalau kita dengar 10 A+ ni gila, pandai dah ni. Ini memang super duper pandai, dia dah lah kelas sains. Kalau dah 10 A+ ni, 10 A1 ni sepatutnya pandai lah. Tapi tuan-tuan nampak sebab dia tak dapat terima satu benda. Dia tak dapat terima yang B+. B+ ni bahasa Melayu. Bunuh diri. Tuan-tuan nak cerita kadang-kadang ujian tu kecil, tapi perasaan tu yang berlebih. Perasaan itu lebih teruk pada ujian yang kita kena tu. Itu yang Ibn Jauzi sebut. Kena ingat, bila kita ditimpa satu ujian, sedih itu ujian apa? Musibah yang kedua. Tuan-tuan dah rosak kereta tengah highway, tuan-tuan duk fras, hempuk kepala kat kereta. Lagi teruk tuan-tuan. Cukuplah kereta kita rosak, jangan kepala kita pula benjoi. Kita bila kita kecewa itu adalah musibah yang kedua. Baik. Jadi cukup dengan satu musibah, jangan tambah musibah yang lain. Kawal perasaan tu. Jadi tuan-tuan, bila kita ditimpa satu ujian, wa in asabaka syai'un, semua akan kena. Saya akan kena, tuan-tuan akan kena, semua akan kena tuan-tuan. Dan benda tu memang menyedihkan kita dan mengguriskan hati kita. Nabi kata apa? Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kata kalaulah aku dulu macam ni, kalaulah aku dulu buat lagu ni. Jangan berkalau.
kalau benda tu dah kena. Jangan bergalau. Benda nak kena nak buat macam mana? Benda dah kena. Saya ada satu jemaah di Sungai Duri tu, dia pergi Mekah. Pergi Mekah bagus kan, buat apa? Buat umrah. Masa dia tengah buat umrah tu, dia nak minum air Zam-Zam. Cawan tak ada. Cerita ni 2 tahun lepas. 2 tahun, 3 tahun lepas, botol tak ada. Jadi dia tengok kat kawan dia, ada satu botol mineral ni ya, 500 ml lah kosong. Dia ambil botol kawan dia tu, pergi minum air Zam-Zam. Bila dia minum, dia rasa sabun. Dia minum habis-habis rasa sabun, pelik. Dia tanya kawan ni botol apa? Kawan dia kata, ni botol ni aku buah sabun, spray nak cuci tingkap. Dia pun tak tanya, pergi ambil je, minum. Tapi nak ceritanya, dia pergi Mekah bukan buat maksiat, betul tak? Dia pergi Mekah buat baik, buat umrah. Tapi nak jadi ceritanya, dia minum botol yang bekas sabun tingkap ni, Mr. Muscle ke barang itulah kan. Dia minum. Lepas dia minum, balik Malaysia kena kanser. Tak tahu, dia mungkin luka dalam usus tu, luka, kena kanser usus. Sakit yang amat-amat. Dia sakit lemput sampai dia kata, Ustaz, sakit sungguh-sungguh lah, tolong doa bagi hilang, sakit sangat. Saya pergi ziarah di hospital Kulim tu, tapi dia cerita sangat sakit, tak dapat dibayangkan sakit dia tu. Tapi lah ni dah elok lah, dia potong lah kot. Saya tahu mungkin dia potong sikit, ada orang dia potong dia sembuh, ada orang dia potong tak sembuh. Yang ni dia sembuh lah. Tapi nak cerita tentang bila dia jadi lagu tu, jangan berkalau lah. Kalau lah aku tak minum, kalau tak minum, dah minum dah. Kalau lah aku tak pergi dulu, tak aksiden jatuh, jangan berkalau. Fa innal law, sebab apa? Sebab fa innal law taftahu amal syaitan. Mungkin bila kita berkalau, dia akan buka kerja syaitan. Mulalah syaitan bisik macam-macam, sampai tahap kita boleh menyalahkan orang, ataupun lagi teruk, kita menyalahkan takdir. Paling teruk, jangan berkalau. Dah kena, sudah tuan-tuan, jangan berkalau lah. Nak berkalau ke mana lagi tuan-tuan? Dah kena tuan-tuan. Baik. Jadi ada seorang kawan saya dulu, saya ingat ada seorang, dia dulu dia meniaga ayak gas tu. Tuan-tuan ingat ayak gas, MY ayak gas tu. Dia duduk meniaga ayak tu dan dia pun minum. Sampai hari ni tuan-tuan, dia kecil manis teruk tuan-tuan. Dah join apa? Dr. Ju lah, Dr. Ju kan. Dia join lah, masa dia join Dr. Ju tu okey lah, dia reverse lah. Lepas tu tak dapat kawan, naik balik tuan-tuan, jadi balik. Lah ni dia makan ubat balik lah. Tapi nak cerita jadi pasal dia duduk meniaga ayak tu. Meniaga ayak tu tak habis, dia pun minum. Dia duduk minum, badan dia pun rosak tuan-tuan. Nampak kadang-kadang kita nampak satu sudut baik, sudut rupanya tak bagus. Saya punya pak saudara seorang, adik mak saya. Kan dia kerja kedai apa? Kedai sisi minyak. Kan bila kita isi minyak kan kita ada kad, ambil point kan. Jadi dia bila orang tak bawa kad point tu, dia minta izin, saya ni boleh tak dia ambil point orang. Jadi banyak orang bagi tak apa ambil. Jadi orang isi 50, 40, banyak orang tak ada kad tu, dia ada kad. Dia kata bagi saya apa, swipe boleh tak? Orang bagi tak apa ambil. Jadi bila dia dapat kad tu, antara benda paling banyak dia dapat adalah ayak gas. Dia pencin tentera, sihat. Orang dia fit, tak pernah badan berisi pun, badan fit. Tapi bila dia dapat kad tu, kad minyak tu lah, dia duduk tebus dia dapat ayak gas, tebus ayak gas. Duduk minum ayak gas lalu tuan-tuan. Dan dia pun mati kecil manis tuan-tuan. Muda lagi tuan-tuan. Duduk minum ayak gas, mati kecil manis. Dia sangka benda tu baik untuk dia tuan-tuan. Tapi benda kalau dah kena, jangan berkalau tuan-tuan. Dah kena, tak payah berkalau. Pasal dah berkalau, mulalah kita nak salahkan dia. Kita nak bersangka buruk dengan orang, kita nak menyalahkan takdir. Tapi kata apa? Tapi katakanlah, qaddarallah, Allah Ta'ala dah tentukan dah. Tak dapat apa-apa dah. Benda dah lepas. Masya af'al, apa yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala buat. Jangan menyalahkan. Kita dalam hidup kan, kita tengok ada orang yang mana dia lebih sihat pada kita. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan ingat nikmat yang ada pada kita. Kadang-kadang kita tengok ada setengah orang, dia lagi banyak duit daripada kita lah. Ada orang kadang kita tengok dia jahat, tapi anak dia lebih ramai. Tuan-tuan, itu dunia tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan, anak Nabi semua meninggal masa Nabi masih hidup, kecuali seorang saja, Fatimah. Anak Nabi meninggal, yang anak lelaki semua meninggal. Orang Arab ni suka anak lelaki. Abdullah, Qasim, Ibrahim kan, meninggal masa Nabi masih hidup, sampai orang kutuk Nabi. Bangsa Arab kutuk Nabi, kata tengok, Muhammad abtar, tak ada keturunan. Bagi Arab ni aib, tak ada anak lelaki. Nabi sedih.
Qasim meninggal waktu kecil, Abdullah waktu kecil, Ibrahim, masa Ibrahim meninggal jadi gerhana, Nabi menangis, sedih. Anak Nabi meninggal. Bila Nabi sedih, Allah pujuk Nabi, turun ayat Quran kan, inna a'tainakal kautsar fasal rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sedih. Anak Nabi yang perempuan meninggal masa Nabi hidup. Nabi sedih, sangat sedih. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Yang hidup masa Nabi meninggal seorang Fatimah. Itu pun Fatimah tak lama, 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Itu kehidupan tuan-tuan. Baik, jadi bila benda dah berlaku, sebut ini takdir daripada Allah. Jangan menyalahkan takdir apa yang berlaku dalam hidup kita. Maksud dia positif tuan-tuan. Tak apa, benda dah jadi, nak buat lagu. Ini ketentuan Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala buat. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita tengok begini kehidupan dunia tuan-tuan, maka kehidupan dunia ni tuan-tuan, dia ada 4 golongan lah. Yang pertama, ada golongan yang dia bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau boleh kita nak ni semua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, sengsara dunia, bahagia akhirat. Ada juga. Kat dunia dia sengsara, akhirat dia bahagia. Ada yang ketiga, dia kat dunia dia bahagia, akhirat dia masuk neraka. Ada juga. Dan yang keempat, yang paling kesian dunia akhirat dia rugi tuan-tuan. Dunia akhirat dia rugi. Yang pertama tuan-tuan, kita tengok orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Uhaddiskum hadithan fahfazu. Nabi beritahu kat para sahabat, aku sampaikan kepada kamu satu hadis, satu nasihat, hafal. Kemudian Nabi kata, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ni Allah Ta'ala sediakan bagi 4 golongan. Dunia ni bagi 4 golongan. Yang pertama siapa dia? Abdin razaqahullahu ilman wa malah. Seorang lelaki yang Allah berikan dia ilmu dan harta. Ilmu agama ada, harta ada. Ilmu agama ni semua wajib tuan-tuan. Semua orang, bukan nanti jadi ustaz. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu ni wajib di atas semua orang yang beriman. Namanya kita beriman, kita kena ada ilmu fardu ain. Akidah kena ada sikit, fiqh kena ada sikit, tasawuf kena ada sikit, sekadar amalan kita. Jadi kata Nabi SAW, orang yang bahagia dunia akhirat ni, Allah Ta'ala bagi dia 2. Pertama, ilmu agama, cukup untuk diri dia lah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi dia harta. Ilmu agama ada, harta ada. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia ni bila dia dapat ada ilmu dan ada harta, dia bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dan dia gunakan harta tu untuk menyambungkan silaturahim. Wa ya'lamu lillahi haqqan. Dan dia tahu harta ni ada hak Allah. Ada orang yang dia kena bertunaikan zakat pada orang yang berhak. Maka kata Nabi SAW, fahadha bi afdal manazil. Inilah sebaik-baik darjat. Makna dia dunia dapat, akhirat pun dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Agama pun ada, dunia pun ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut, orang yang mana razaqahullahu ilma, Allah berikan dia ilmu agama. Maknanya dia ada agama, dia amalkan agama. Walam yarzuqhu malah, tapi dia tak ada dunia. Hidup dia miskin. Ramai tuan-tuan, saudara-saudara Islam kita yang berada di Syria, yang ada di Palestin, yang ada di Afrika, hafal Quran baik tapi hidup susah. Di Gaza hidup susah, agama ada tapi hidup susah. Yang ni Nabi sebut wala wahwa sadiqun niyah. Walaupun dia ni kat dunia susah, tak ada harta, tapi dia ada agama, dia amalkan agama dia. Tapi dia ni niat dia baik. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, lau anni malan la amiltu bi amalin fulan. Kalaulah aku ada harta banyak, aku nak buat macam dia lah. Sedekah sana, sedekah sini, bantu anak yatim. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi wa ajruhuma sawa. Orang lagu ni walaupun dia tak ada harta, kerana niat dia dapat pahala macam orang kaya tadi. Dia tak ada harta nak sedekah, tapi dia berazam, kalau aku kaya macam dia lah, aku nak buat kerja macam dia, sedekah macam dia. Dia dapat pahala macam kawan tu. Walaupun dia tak ada harta, kerana niat dia. Baik, maksud dia sengsara di dunia, susah di dunia. Di akhirat dia kaya. Di akhirat dia senang. Kita pun ada orang Islam lagu tu.
Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata nanti pada hari kiamat, yu'ta bi an'ami ahlil dunya min ahlin nar. Hari kiamat nanti akan diambil penduduk dunia yang paling nikmat sekali. Daripada diciptakan langit dan bumi, dialah penduduk dunia yang paling nikmat. Tapi dia ahli neraka. Penduduk dunia yang paling nikmat dia ahli neraka. Nabi sebut dalam hadis, bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dialah selama dulu daripada sejarah tamadun manusia ni, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dialah manusia yang paling nikmat sekali. Kita tak tahu siapa. Kayanya, dengan kuasanya, dengan perempuannya, semua dapat. Kalau tuan-tuan pernah baca sejarah tamadun apa? Maharaja-maharaja Cina dulu kan. Tengok bagaimana mereka punya gundik emas, betul tak? Dengan jongkong emas, gundik beratus, beribu gundik-gundik dia. Emas dengan kekuasaan, siapa lawan bunuh dengan kekuasaan. Baca maharaja-maharaja, bukan kalau maharaja Cina, maharaja-maharaja yang lain pun sama. Dengan baik, dengan apa? Perempuan, kaya, harta, pangkat, semua ada kat mereka. Yang lawan, bunuh. Penuh dengan nikmat. Kita tak tahu siapa orang yang paling nikmat tu. Tapi Nabi sebut, hari kiamat, dialah orang yang paling nikmat yang pernah ada kat dunia. Dan dia ahli neraka. Bawa dia seorang, bawa mai keluar. Buat apa? Fayus baru bin finnari sabrah. Rendam dalam api neraka. Celup dia, celup. Cuk. Masuk angkat. Masuk dalam api neraka tu angkat. Bukan masuk lama, celup. Fayus baru finnar sabrah. Celup angkat terus. Bila angkat, ditanya pada dia, har ra'aita na'iman rahai ra'aita khairan qattun. Selama hidup ni pernah tengok tak kebaikan? Hal marra bika na'imun, pernah merasai nikmat tak? Celup sekali dia dalam neraka ni. Dia kata apa? La wallahi ya Rabb, la demi Allah, aku tak pernah tengok kebaikan, aku tak pernah merasai nikmat. Sekali celup dalam neraka, tuan-tuan, nikmat dunia dulu hilang tu. Padahal kita bila kita mati, Allah kembalikan memori, tuan-tuan. Tuan-tuan memori kat dunia, tuan-tuan semua, itu antara nikmat. Sebab bila tuan-tuan ingat, bila tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan ingat dulu kat dunia aku pernah aku lagu ni, Allah uji aku lagu ni, aku susah lagu ni. Bila tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan, alhamdulillah, yang ni balasan. Memori tuan-tuan kat dunia dikembalikan. Bila tuan-tuan duduk dalam syurga, supaya apa? Tuan-tuan rasa inilah balasan Allah di atas kesabaran tuan-tuan dulu. Dia tak hilang memori tu, dia kembali balik. Baik. Jadi tuan-tuan, dia ni sekali celup dalam neraka, hilang terus nikmat dia. Padahal dialah yang paling nikmat dulu dekat dunia. Orang lain tak dapat nikmat macam dia dapat macam tu. Sekali celup saja, bukan duduk 2-3 minit, celup je. Kemudian kata Nabi SAW, fayu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian diambil seorang ahli syurga yang paling teruk ujian dekat dunia. Dia paling teruk. Dia sakitnya, tak ada duitnya, kematian orang yang dia sayangnya, tak ada kuasanya, dihinanya. Orang yang paling teruk sekali kat dunia, dia ni lah paling teruk diuji. Dalam segenap hidup dia, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ahli syurga. Dia ambil dia ni, hidup dia penuh dengan ujian, kepayahan dan sebagainya. Fayus baru fil jannah sabrah. Celup dalam syurga dengan satu celupan. Celup, sup, angkat. Masuk keluar. Kemudian ditanya, hal ra'aita syiddatan, hal marra bika syarrun, adakah kau pernah merasai kesusahan, pernah tengok tak kepayahan? Kata dia, la wallahi ya Rabb, la, demi Tuhan, demi Allah, wahai Tuhan. Dia tak sekali tengok syurga, segala susah hak dunia tu tak ada nilai lah, tuan-tuan. Sekali masuk hak susah dulu macam tak ada apa langsung. Besarnya nikmat, tuan-tuan. Itu orang yang kedua saya sebut. Yang ketiga saya sebut tadi, orang yang kat dunia dia bahagia, kat akhirat dia celaka. Ni orang mana ni? Nabi sebut, wa abdin, seorang hamba, razaqahullahu mala, Allah Ta'ala bagi dia dunia, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Walam yarzuqhu ilma, Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu agama. Pasal apa tak bagi? Yalah, dia pun tak mengaji, mana nak dapat ilmu agama, tak mau belajar. Jadi bila tak belajar, ilmu agama tak ada. Dunia ada, tapi ilmu agama tak ada. Agama tak ada. Bila agama tak ada, dunia ada, apa jadi? Fahuwa yakhbitu fi malhi bighairi ilmi, maka dia belanjakan harta dunia yang Allah Ta'ala bagi tanpa ilmu. Belanja ikut suka dia.
Apa saja dia nak buat, dia buat. Di tempat yang haram dia belanja, dia belanja. Kemudian tuan-tuan, wala yattaqi fihi rabbah. Harta yang ada dia tu, dia tak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tak gunakan harta dia nak hubungkan silaturahim. Harta yang ada patut nombor satu, hubungan silaturahim adik-beradik. Wala ya'lamu lillahi haqqan. Dia tak tahu harta dia tu adanya hak Allah dalam tu, yakni zakat pada orang yang miskin. Maka Nabi sebut, fahadha bi akhbasil manazil. Ini adalah sehina-hina, sejijik-jijik darjat. Paling teruk sekali. Kaya ada, harta ada, tapi tak ada ilmu, belanja ikut suka tuan-tuan. Sehingga disebut sebagai inilah darjat yang paling teruk. Tapi tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia dapat apa? Kat dunia dia bahagia lah. Kat dunia dia bahagia, dia kaya, di akhirat dia rosak. Itu yang ketiga. Ada yang paling teruk sekali. Na'udzubillah, dan kita minta lindung daripada Allah tuan-tuan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Yang paling teruk yang keempat. Dia dahlah miskin, susah, ahli neraka pula tu. Miskin, susah, sakit, ahli neraka lagi. Nabi sebut yang keempat ni pula, golongan ahli dunia yang keempat yang paling teruk sekali lah. Ini Nabi sebut, wa abdin, seorang lelaki, seorang hamba, lam yarzuqhu, yang tak ada apa? Mala, harta pun tak ada, wala ilmu, agama pun tak ada. Dah lah miskin, bayar pun tak. Macam ni. Dah lah miskin, sombong. Dah lah miskin, susah, tak mau mengaji. Dah lah miskin, susah, hina ulama pula. Macam tu lah. Hiduplah susah kita tengok, sombong pula. Hidup dah lah tak ada apa, tapi jauh daripada Allah, tak mau dekatkan diri pada Allah. Hak yang ni, yang tak ada harta, tak ada agama. Kemudian Nabi sambung lagi, dia dah tak ada harta, tak ada agama. Kemudian wayaqul, dia berkata, pasal apa dia berkata? Pasal dia tak ada agama, tak mengaji. Orang yang tak ada agama, tak mengaji. Kemudian dia berkata, kalau dia duduk jauh tuan-tuan, tempat-tempat yang tak ada pengajian ilmu ni dimaafkan. Contoh dia duduk dalam hutan ke apa ke, yang jauh pada ustaz-ustaz, ini dimaafkan. Ni kalau dia duduk dekat tuan-tuan, dia tak main mengaji tuan-tuan, sedangkan dia jahil. Dia alim tak apa, dia jahil. Yang ni dia apa alasan dia di hadapan Allah? Dalam keadaan kejahilan ni, walaupun dia miskin, dia berkata, dia kata apa? Lau anna li malan, kalaulah aku kaya. Disebut ni, kalau aku kaya, aku ada duit, harta yang banyak, la amiltu bi amali fulan, aku akan buat amalan macam amalan dia, orang jahat. Aku ada duit, aku nak pergi kelabing malam, kelab malam, aku nak pergi berjudi, aku nak pergi minum arak. Dia sebut lagu tu, kalau aku ada harta, dia nak gunakan harta dia di jalan yang salah. Seperti mana hamba Allah ni buat maksiat dengan harta dia, macam tu juga aku nak buat kalau aku ada duit. Tapi dia tak ada duit, dia tak ada harta, cuma dia berangan. Kalaulah aku ada duit, aku nak buat macam dia jugalah. Maka Nabi SAW sebut, fahuwa biniyatihi wa wizruhuma sawa. Kerana niat dia dan dosa kawan tu sama. Itu bahaya niat tuan-tuan. Niat, kalau niat tu baik, tuan-tuan dapat pahala yang besar, sekalipun tuan-tuan tak beramal. Tapi kalau tuan-tuan niat jahat, tuan-tuan dapat dosa sekalipun tuan-tuan tak buat. Itu yang kita tengok, ada kawan kita kaya, dia pergi tolong rumah anak yatim, 1 juta dia bagi, kita berazam, kalau aku kaya aku akan buat macam dia. Tuan-tuan dapat pahala dengan niat tu. Tapi kalau ada orang, dia tengok ada orang ada harta yang banyak, dia buat maksiat dengan harta dia, tak kira maksiat apa pun. Kalau ada orang susah, miskin, dia tengok orang tu buat maksiat dengan harta dia, dia sebut, aku kalau kaya buat macam dia juga, hang pun dapat dosa macam dia. Tu Nabi sebut, rugi tak tuan-tuan? Ini yang paling rugi sekali. Rugi sungguh. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi saya nak buat kesimpulan tuan-tuan, last sekali tuan-tuan. Masa yang sengkang yang banyak kita ada ni tuan-tuan, cuti sana sini, kita banyak cuti tuan-tuan. Jangan biarkan kosong, tuan-tuan isi dengan benda-benda yang bermanfaat. Supaya jiwa, sebab jiwa kita dia takkan duduk diam. Dia takkan duduk diam. Dia diam masa bila dia diam, dia tidur, dia diam lah. Tidur pun tak diam lah, mimpi. Tidur, mimpi pula. Macam-macam datang, mati lah kot dia nak diam pun tuan-tuan. Jadi isikan dengan benda-benda yang bermanfaat. Kemudian pastikan betulkan niat. Duduk kat dunia ni betulkan niat. Biar niat kita ni niat yang baik, bukan niat-niat yang buruk.
Sebab niat yang buruk juga membawa kepada keburukan. Jadi saya ingat cukuplah tuan-tuan, dah syuruk dah tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam tazkirah yang ringkas ni ada sedikit tuan-tuan boleh ambil sedikit mutiara atau pelajaran yang tuan-tuan boleh bawa dalam kehidupan kita. Jadi saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'al muslimin wal muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan wa ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam alhamdulillahi rabbil alamin.